Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. So pada minggu ke-6 hari ini saya akan memberi kuliah tentang Erich Fromm dan saya harap pada minggu ke-6 ini anda semua masih lagi berada dalam keadaan sihat sejahtera di musim-musim PKPB masih lagi disanggup PKPB dan saya harap semua daripada anda sentiasa bertenaga dan sentiasa positif. Okay, pada hari ini saya akan memberikan kuliah iaitu teori personality Erich Fromm, iaitu kesinambungan kepada apa yang kita belajar pada minggu lepas berkenaan dengan Alfred Adler. Okay, sedikit latar belakang mengenai Erich Fromm. Beliau dilahirkan pada tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Dan keluarganya merupakan keturunan Yahudi Ortodoks. Kalau yang Ortodoks ni anda boleh bayangkanlah yang macam mana kan. Dan bapanya merupakan seorang ahli perniagaan dan datuknya merupakan seorang paderi Yahudi. Manakala bapa saudaranya adalah ahli Talmud iaitu penulis undang-undang Yahudi, tradisi Yahudi. So bayangkan Erich Fromm punya pegangan agamaan yang begitu kuat. Dan pada waktu beliau kanak-kanak, beliau minat dalam pembelajaran agama terutamanya mengenai nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab-kitab lama. Anda bayangkan kanak-kanak, waktu dia kanak-kanak dulu dia dah mula untuk explore, berminat tentang ilmu pembelajaran agama. Cuba kita bandingkan dengan anak-anak kita yang zaman sekarang ataupun mungkin kita waktu dulu waktu kita kecil-kecil. Kita ada tak terfikir ataupun ada tak pernah ada minat nak belajar tentang sejarah-sejarah klasik agama ini kan. Mungkin kalau setakat kita belajar, setakat kita pergi ke sekolah agama, sekolah apa, Trafiz ke, sekolah Kafa ke, itu je. Tapi kita tidak minat sebagaimana Erich Fromm mempunyai minat yang mendalam terhadap ilmu ini. Dan dipengaruhi juga dengan tradisi dan persoalan Yahudi dan masalah-masalah emosi yang dialami oleh seseorang dalam kumpulan minoriti. Dan beliau memutuskan hubungan organisasi keagamaan dan mengelakkan dirinya iaitu atheistic, mistik, iaitu tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Kita panggil free thinker, dia tak percaya tentang ketuhanan. Okay, dari segi pengalaman dan personality Erich Fromm, kehidupan semasa kanak-kanak beliau adalah tidak menyeronokkan. Maknanya kehidupan di rumah, perhubungan, relationship tegang di antara ahli keluarga. So bapanya memiliki perasaan tidak menentu, sentiasa curiga, tertekan, mood swings dan menyebabkan ibunya juga sering mengalami gangguan perasaan. So dua-dua ini yang tidak balance, tidak sama seperti tokoh-tokoh sebelum ni yang mungkin father yang on the negative side, yang mother yang on the positive side. So ada juga balance. Tetapi Erich Fromm dua-dua yang tidak balance, yang memberi tekanan, yang menekan kehidupan Erich Fromm. So Fromm menganggap dirinya sebagai kanak-kanak neurotik yang tidak ada toleransi dari segi tidak tenteram fikiran, tidak tenang. So because of the parenting issues and the parenting behavior yang beliau terima. So Erich Fromm beranggapan personaliti manusia ni adalah daripada pengaruh sosial, ekonomi, politik dan sejarah di mana masyarakat yang bermasalah berpunca dari manusia yang bermasalah. Okey, setuju tak? Maknanya masyarakat yang ada dalam komuniti kita ni, okey, dia menjadi masalah bila mana manusia yang di dalam masyarakat itu bermasalah. Okey, itu tanggapan Erich Fromm terhadap personaliti manusia. Okey, pada tahun 1922, Erich Fromm mendapat ijazah Doktor Falsafah di Universiti Heidelberg dan beliau berkahwin dengan Freda Reichmann, iaitu pakar analisa yang 10 tahun lebih tua daripadanya. Kan? Pada tahun 1930, beliau menulis artikel tentang tekanan sosioekonomi yang memberi kesan kepada sahsiah seseorang.
Dan pada tahun 1934 beliau pergi ke US, Chicago, untuk bekerja dengan Karen Horney. Karen Horney juga merupakan tokoh personality yang prominent juga dalam bidang ini. Dan pada tahun 1980 beliau meninggal dunia pada umur 80 tahun ya. Antara buku-buku tulisan yang dihasilkan oleh Erich Fromm adalah Escape from Freedom pada tahun 1941. Dia try to escape from freedom, mungkin pengalaman situasi dia semasa dia membesar. So pergolakan rumah dalam di kalangan di antara ibu dan bapa. So menyebabkan mungkin dia tercari kebebasan. Dia nak keluar daripada kepompong tekanan tu. So buku kedua Man for Himself, An Inquiry the Psychology of Ethics pada tahun 1974. The Sane Society yang dia mengatakan masyarakat yang sihat adalah daripada manusia yang sihat. Masyarakat yang tidak sihat berpuncanya daripada manusia yang tidak sihat. So The Heart of Man pada tahun 1964 The Heart of Man, It's Genius for Good or Evil. And The Revolution of Hope Towards a Humanized Technology pada tahun 1968, dan 4 tahun sebelum beliau passed away menghasilkan satu buku bertajuk To Have or To Be pada tahun 1976. Pandangan Fromm terhadap manusia. So gambaran yang optimistik terhadap manusia, menurut Fromm, manusia ni dikatakan dibentuk oleh ciri-ciri masyarakat, politik dan ekonomi. Bagaimana manusia ataupun Fromm ini boleh mengaitkan sekali masyarakat, politik dan ekonomi. Mungkin kita tengok balik sebelum ni yang mengatakan waktu Fromm kecil tu, Fromm dah suka untuk explore, untuk dig more about ilmu-ilmu yang sepatutnya orang dewasa baca, tapi dia waktu kecil tu dia dah suka tahu pasal politik, pasal keagamaan, pasal kemasyarakatan, pasal ekonomi. Walaupun begitu, dorongan ini tidak sepenuhnya membentuk tingkah laku manusia. So beliau mempercayai bahawa manusia juga mempunyai bakat dan kecenderungan untuk membesar. Walaupun mungkin dalam kehidupan masyarakat kita yang bergolak ataupun masyarakat yang tidak sihat, tidak bermakna kita akan duduk dalam kelompok itu selama-lamanya. So he says that manusia ini mempunyai bakat. Bakat sama ada lahir ataupun bakat yang kita bentuk, yang kita gilap, dan juga kecenderungan untuk membesar, berkembang dan mengenal potensi diri yang merupakan matlamat kehidupan utama manusia. So maknanya we have our own unique bakat. Can we strive? We develop, we strengthen our potential. Matlamat utamanya adalah untuk kehidupan lah. So kegagalan untuk mencapai potensi diri yang telah ditetapkan menggambarkan kegagalan kita dalam mencapai orientasi produktif, iaitu hasil daripada kesedihan dan gangguan mental. So when we are in that state, sedih, tertekan, so high likely to fail or to strive for whatever potential that we have, indicates our failure. Kita gagal untuk capai orientasi produktif or gagal to be that productive person. Alright, gagal itu kenapa? Adalah hasil daripada kesedihan dan juga gangguan mental yang dihadapi. So manusia juga menurut Fromm adalah makhluk yang unik, dan keunikan manusia memungkinkan manusia mempunyai identiti. Beliau tidak mementingkan sama ada manusia itu baik atau jahat, tetapi berkemungkinan menjadi jahat sekiranya gagal mengenal pasti potensi-potensi diri. Ini mungkin kita boleh kaitkan dengan remaja ataupun manusia lah yang mungkin terdedah kepada persekitaran yang tidak sihat. Meaning dari segi pergaulan dengan kawan, persekitaran dia yang menjerumus ke arah delinquency. So mungkin bila persekitaran dia itu yang menyebabkan dia menjadi identitinya yang conduct ataupun tend to show
conduct behavior to mislead that behavior. So bukan bermakna bukan bermakna maksudnya because dalam situasi itu manusia itu dia gagal lah mengenal pasti potensi-potensi diri ataupun mungkin menggunakan potensi diri ke arah tujuan yang tidak baik itu. Okay? Manusia dapat mencapai tahap yang harmoni dan bersepadu tetapi akan menjadi sedih di atas kegagalan kita untuk menepatinya. Okay? So Fromm juga mengutarakan satu bentuk masyarakat yang ideal dipanggil sosialisasi community humanistik. Okay? So anda perlu ingat uniknya Fromm ni bila dia mengaitkan, dia membawa masuk komponen yang amat penting dalam hidup kita sebagai manusia iaitu masyarakat ataupun community. So beliau create this ideal, mengatakan masyarakat yang ideal ini okay, adalah sosialisasi community humanistik. 3 perkataan bila you tengok tu pun anda dah tahulah. Okay, yang menggambarkan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan persaudaraan, ikatan perhubungan di antara sesama manusia itu sangat erat, sangat kukuh dan perpaduan sesama manusia itu perlu ada pada masa kini. Anda bayangkan kalau kehidupan anda tidak penuh dengan kehidupan bermasyarakat. Mungkinnya sebagai seorang Islam anda tidak pergi ke surau, kan? Anda tidak melibatkan diri dengan aktiviti gotong royong ataupun aktiviti yang meraihkan setiap majlis perayaan, raya ke Tahun Baru Cina, contohnya Deepavali ke, kita tak get involved dalam mana-mana aktiviti tanpa ada sebab. So agak-agak bila anda mati ataupun kita tidak tahu usia kita sampai bila kan, waktu kita sedar kita bermasyarakat mungkinlah direzekikan orang yang ramai untuk menguruskan kita, solat jenazah kita dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup seorang-seorang, agak-agak siapa yang nak bantu kita ataupun yang masyarakat jiran-jiran kita nak bantu kita pun mesti macam wonder siapa dia ni, tidak pernah nampak. So katakan sosialisasi community humanistik ini adalah suatu bentuk masyarakat yang mempunyai komponen perpaduan yang erat, ya, yang mesra, yang penuh dengan kasih sayang yang perlu ada pada masa kini. Okay, antara konsep yang diutarakan oleh Fromm, Erich Fromm adalah escape mechanism. Kan? Kalau anda tengok escape, apa dia? Kita escape, kita avoid, kita tend to not to face it. Escape lah, bentuk escape. So Fromm pada tahun 1941, dia mengenal pasti 3 jenis escape mechanism yang selalunya manusia praktikkan ataupun applykan. Okay? Escape mechanism of escape from freedom. Kan? Iaitu authoritarianism, destructiveness dan automated conformity. Okay, authoritarian, okay, iaitu autokratik, menggunakan kekerasan. Okay, ini orang yang masyosistik, kan? Dia merendah diri, amat bergantung kepada orang lain, rela dikuasai oleh orang lain, bertingkah laku lemah, patuh dan bergantung kepada orang lain yang menyebabkan dia rasa selamat, dia dapat rasa selamat itu. So ini masochistik. Kalau sadist, membuat orang lain bergantung kepada mereka, mengeksploitasi orang lain dengan mengambil apa saja yang dipunyai oleh orang lain. Okay? Ganas, suka melihat orang lain sengsara dan menjadi penyebab kepada kesengsaraan itu. One of the escape mechanism from freedom. Kan? So kesengsaraan dalam bentuk emosi seperti malu dan terhina bila dia tengok orang dalam reaction macam tu, dia akan rasa sangat-sangat puas hati. Itu golongan sadist. Okay? Yang kedua, yang memusnahkan. Ni dia bila ni dia always destructive comment, kan? Cuba menghapuskan, memusnahkan. So usaha untuk menghapuskan ancaman dari objek, individu atau institusi lain. So individu ni juga terdapat dalam semua lapisan masyarakat. Kalau kita tengok dalam satu komuniti, dalam satu setting, mesti ada individu yang ada karakter
yang macam ni, yang adopt this escape mechanism from freedom. So mereka menggunakan ciri-ciri yang terdapat pada manusia seperti rasa kasih sayang dan bertanggungjawab. Okay. Okay. Yang ketiga adalah automaton conformity, penghalang dengan orang lain, iaitu penting dalam perhubungan manusia. Individu mengurangkan rasa kesunyian dan tersingkir dengan berusaha menjadi seperti orang lain dengan mematuhi apa yang digariskan dalam kehidupan komuniti. So, menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma masyarakat yang diterima oleh sesuatu masyarakat dan ingin menjadi sebahagian daripada masyarakat tersebut. Dan tindakan dan tingkah laku individu itu juga sesuai dengan kehendak masyarakat. Ni maknanya orang kata dari segi super ego tu sangat-sangat inline lah, tinggi. Dan jika tindakannya bertentangan dengan masyarakat, mereka kehilangan rasa selamat dan pengiktirafan. Mungkin rasa tak dipunyai juga lagi, betul. Ya, maknanya kalau dia do something against penerimaan masyarakat, kan? Dia akan rasa kehilangan rasa selamat dan pengiktirafan. Okay, rentetan daripada itu, Fromm juga mengemukakan pelbagai jenis keperluan psikologikal manusia yang Fromm mengatakan kita perlu ada keperluan-keperluan ini untuk menjadikan kita suatu manusia yang berpotensi maju ke hadapan, yang boleh hidup dalam suasana masyarakat yang ideal. So antara keperluan-keperluan psikologikal manusia adalah keperluan untuk berhubung. Walaupun mungkin dalam keadaan kita physically kita tidak dapat berhubung dengan ahli keluarga kita, dengan mak, dengan ayah contohnya, dengan pasangan suami isteri yang terjerat, tapi kita perlu untuk mengekalkan, untuk mengadakan keperluan untuk berhubung. Yang kedua, keperluan untuk melangkau. Yang ketiga, keperluan terhadap asal usul. Yang keempat, keperluan identiti. Yang kelima, keperluan terhadap rangka rujuk orientasi. Yang keenam, keperluan kepada kebangkitan dan rangsangan. Dan ketujuh, keperluan terhadap penyatuan. Okay. Okay, apa itu maksud setiap daripada keperluan ini? Okay, keperluan untuk berhubung bermaksud manusia ni memerlukan perhubungan dengan orang lain. Saya kata tadi dalam keadaan kita terkongkong, okay, kita tidak boleh keluar, tidak boleh merentas daerah, merentas negeri. Kita walau bagaimanapun fitrahnya kita perlu berhubung dengan orang lain, kita perlu bercakap, kan? So memerlukan hubungan dengan orang lain, kita perlu menjadikan suatu program itu kreatif. Okay, macam mana kita nak contact? Kita tak boleh jumpa tapi kita boleh WhatsApp call, kita boleh Zoom macam ni. Kadang awal-awal MCO tu saya dan adik-beradik cuba untuk cari alternatif macam mana kita nak get our parents untuk berhubung. So kita perkenalkan, kita waktu awal-awal Zoom bulan 3, so kita initiate di Zoom meeting sesama ahli keluarga. So rasa seronok, kita kreatif, kita berbincang, kita bertukar pandangan, bertukar resepi masakan, especially waktu Ramadan kita tanya. So benda itu yang menyebabkan sangat bermakna perhubungan itu walaupun mungkin dalam alam maya saja. So kita kena initiate. Untuk apa? Untuk kita memiliki, untuk kita rasa disayangi, diperlukan. So bila kita lalui, bila kita cukupkan, bila kita ada keperluan berhubung, menyebabkan akan menjadikan kita seorang yang matang dari segi emosi dan perasaan. Okay, hasil daripada gangguan dalam perhubungan primer dengan alam semula jadi, okay, dia pun tidak baik. Maknanya hubungan kita dengan alam semula jadi, dengan nature, kita tidak ada that contact pun menyebabkan kita tidak dapat memaksimumkan kehidupan kita. So cara untuk penuhinya ialah dengan mendapat kasih sayang yang produktif. Okay, maksud saya hubungan dengan alam sekitar, mungkin you walk around, you pergi hiking, you spend time dengan nature, you tengok kebesaran Tuhan, tengok anugerah yang diberi pada kita semua, you appreciate every single feelings, every single kasih sayang yang dikurniakan. Itu menjadikan hubungan yang penuh bermakna. Okay? Dan keperluan untuk melangkau, iaitu untuk atasi perasaan pasif. Okay?
menjadi aktif dan produktif. Maksud kita mungkin individu yang selalu banyak sangat berfikir, yang kadang-kadang berfikir di luar kotak yang tidak bagus. So macam mana from that kita jadi mandom je, kita nak bertukar menjadi seorang yang aktif. Bila you aktif, you jadi produktif. Kita jadi lagi lebih kreatif. So many things that we can think and we can do. Dan kita perlu mengatasi kepasifan yang dimiliki. So jika keperluan kreatif kita terhalang, ia akan mengakibatkan sifat kehancuran. Lama kelamaan dia disrupt kita punya potensi diri, kita punya pandangan, kita punya rasa. So semua jadi ke arah yang kehancuran. Manusia juga mempunyai keperluan terhadap asal usul. Walau bagaimana jauh kita pergi, kita tak boleh lupa asal usul kita. Tu ibaratnya lah, pendek kata, kita belajar setinggi mana pun, kita tidak boleh lupa apa nilai-nilai murni, apa batas-batas budaya, apa saja the norms dalam masyarakat kita yang kita telah hidup dalam tempoh yang lama. So bila kita berjaya, kita dah jadi orang yang lain. Kalau kita tidak boleh, kita perlu ingat. So, untuk mengekalkan pertalian silaturahim agar tidak bersendiri, dan kita perlu tahu siapa diri kita dan arah tujuan hidup. Kata setinggi-tinggi mana tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Ibaratnya macam itulah, setinggi-tinggi mana you terbang pun, jika dilupakan asal usul, siapa yang berada dengan anda ketika anda susah, siapa yang memberi anda didikan hingga anda melayan orang itu dengan cara yang tidak sepatutnya, akhirnya anda akan jatuh balik ke tahap yang asal anda bermula, kan? So kita perlu memberi kasih sayang untuk hubungan, bukannya melakukan hubungan kerana terpaksa. Always ikhlas. Apa saja kita buat, kita perlu ikhlas. Dan bila kita buat sesuatu tu, kita kena tahu ada tambah nilai pada diri kita dan juga ia memberi manfaat kepada orang yang menerimanya. Keperluan identiti. Ini juga penting dalam menentukan siapa kita sebenarnya sebagai seorang manusia. Manusia macam mana kita nak jadi pada akhirnya. So untuk sedari perbezaan dan keunikan setiap individu. Kita ini unik dalam cara kita tersendiri. So keunikan ini kita gunakan, kita penuhi dengan mengembangkan kebolehan diri dan bakat kita. Dan kita juga sedar tentang kekuatan dan kelemahan diri supaya kita menjadi lebih produktif. Macam mana kita nak overcome apa saja kelemahan yang kita rasa ada, untuk kita nak keluar daripada kelompok itu, keluar daripada comfort zone, untuk kita menjadi seorang yang lebih berguna dan produktif. Dan juga keperluan terhadap rangka rujuk orientasi. So apa itu rangka rujuk orientasi? So kita perlukan peta minda untuk fahami dunia luar. Asaskan juga pertimbangan rasional atau tidak rasional. So ia juga boleh mengurus dan memberi makna kepada pelbagai masalah kehidupan, dan rangka rujuk orientasi kita diturunkan oleh ibu bapa. So orientasi kita adalah tradisional, keagamaan dan saintifik. So bermakna pegangan berkait jugalah dengan asal usul. So dari segi keagamaan kita, bagaimana keluarga mencorakkan kita menjadi kita seperti ini. Perkara-perkara yang asas untuk keagamaan, nilai-nilai murni, adab, hormat menghormati, itu adalah rangka rujuk orientasi yang telah kita develop, yang telah kita ada, yang diturunkan, yang diajar oleh kedua ibu bapa kita. So dari segi saintifik, penerangan dia tentang mungkin sesuatu isu, gejala, penyakit itu juga didedahkan oleh ibu bapa. Maknanya kita dalam hidup ni kita ada peta minda, kita dah ada framework kita. Macam ni kalau kita buat thesis, macam tu juga yang berlaku dalam kehidupan kita. We have our own framework and our conceptual framework, bagaimana kita nak bergerak ke arah matlamat hidup dengan potensi-potensi dan kelemahannya
kita ada and all this inilah basic fundamental things yang kita dah dapat daripada kedua ibu bapa dan juga keluarga kita dan masyarakat. Okay, keperluan kepada kebangkitan dan rangsangan. So, sebagai tenaga penggerak untuk merangsang persekitaran luaran agar dapat berfungsi sepenuhnya. Okay, so bertindak untuk menyelesaikan perkara yang perlu diselesaikan dan cara ini membuktikan kita melakukan sesuatu yang berguna kerana dunia ini sangat mempengaruhi kita. Kita bangkit. Okay, so terima kasih. Dan kuliah ini sebenarnya adalah sangat-sangat ringkas dan anda seharusnya boleh membuat self-learning dan selalunya saya tidak memberi untuk topik ini saya tidak memberikan kuliah. Kalau sebelum ini saya hanya memberi nota dan saya mengharapkan pelajar untuk self-read dan self-learning, kan? Tetapi pada semester ini, pada tahun ini saya terfikir untuk menggunakan kaedah ini di mana saya memberi juga kuliah walaupun tiada anda sebagai penontonnya, tapi saya harap anda boleh tengok rakaman ini dan baca nota dan ditambah dengan nota-nota ataupun bahan bacaan luar bagi anda memahami konsep tentang mungkin escape mechanism for freedom and then juga jenis-jenis psychological keperluan manusia. So itu saja untuk minggu ini. Kita akan jumpa minggu depan pada minggu ke-7 dan saya akan memberi juga tarikh kuis yang mungkin akan diadakan pada hari yang sama, hari Khamis, tetapi akan berlangsung dalam minggu ke-8. Itu saya akan finaliskan dengan anda semua pada minggu hadapan. Tetapi untuk sekarang ini tentatif tarikhnya adalah pada minggu ke-8. Okay. Pada hari Khamis. Okay, as for now. So, I wish you all the best. Have a nice weekend insyaAllah. Dan kita jumpa minggu hadapan. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.